Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Best 510 edisi 12 Januari bersama saya Muhammad Zafri Abdul Jawad. Penyaluran maklumat positif melalui media sosial berhubung situasi negara yang dilanda bencana dapat membantu mempertingkatkan keyakinan pelancong asing untuk berkunjung ke negara ini. Namun perkongsian informasi itu harus dilaksanakan berhati-hati kerana maklumat negatif tentang bencana dikhawatiri memberi kesan kepada kedatangan pelancong. Untuk itu, Jawatankuasa Pengurusan Krisis Tourism Malaysia telah memberi maklumat kepada pejabat-pejabatnya di luar negara serta persatuan-persatuan pelancong berhubung keadaan sebenar negara. Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air sedang mengkaji kemungkinan memasang sistem tenaga solar di pusat pemindahan banjir. Ia sebagai satu daripada alternatif bekalan elektrik pada musim bencana. Cadangan berkenaan masih dalam penelitian memandangkan banyak pencawang elektrik ditenggelami air sehingga menyebabkan gangguan bekalan elektrik di kawasan terlibat banjir. Operasi besar-besaran dilancarkan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Tumpuan diberikan kepada kawasan pulau dan dataran yang menjadi sarang persembunyian penjenayah rentas sempadan, khususnya Sempurna, Kuna, Lahadatu dan Sandakan. Operasi serta agensi menguatkuasai dengan kerjasama masyarakat tempat. Polis Putrajaya memperkenalkan program Jom ke Sekolah bersama polis untuk mencegah kegiatan jenayah termasuk buli di sekolah sekitar Putrajaya. Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP Abdul Razak Abdul Majid memaklumkan walaupun secara keseluruhannya kes buli melibatkan pelajar sekolah sekitar Putrajaya adalah terkawal. Mahkamah Session Kuala Lumpur mengeluarkan waran tangkap terhadap seorang pegawai bank dan suaminya kerana gagal hadir di mahkamah. Kedua-duanya menghadapi pertuduhan memindah dan mengeluarkan RM85,180 daripada akaun milik 4 mangsa pesawat MH370 4 Februari ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Baik, sedikit perkembangan luar negara. Salah satu kotak hitam milik pesawat AirAsia QZ8501 berjaya dibawa naik dari dasar Laut Jawa pagi tadi. Mesin perakam data penerbangan itu ditemui di bawah serpihan salah satu sayap pesawat. Bagaimanapun, sebahagian lagi kotak hitam yang merakam suara di kokpit masih dapat dikesan. Baik, lebih banyak perincian lain dalam Nasional 5 bersama Norlela. Best 510 kembali jam 7 nanti. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Baik saudara, inilah Nasional 5, fokus utama 12 Januari. Timbalan Perdana Menteri arah kaji semula tapak reka bentuk pembinaan sekolah baru di Pantai Timur. Banjir tidak jejak sesi persekolahan baru bermula. Polis Pulau Pinang tumpaskan sindiket membuat dan edar dadah. Juga langsung seketika nanti bersama Rita Oresius Malik di Sabah dan tidak ketinggalan bersama Ratna Samin di Sarawak. Juga seketika nanti bersama Muhammad Rashidi Isa di Terengganu. Semuanya selepas ini. Baiklah saudara, Nasional 5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Peralatan asas seperti kerusi, meja dan buku teks sekolah yang musnah akan diganti secepat mungkin. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan pengarah pelajaran negeri untuk menentukan sekolah yang mempunyai keperluan utama dan berhubung terus dengan pembekal bagi mendapatkan segera bekalan. Kementerian Keuangan juga bersetuju melantik terus kontraktor berwibawa bagi menjalankan proses pembaikan kerosakan sekolah dengan segera. Setengah-setengah sekolah menghadapi kerosakan yang besar. Kita telah turunkan kuasa sejak tahun lalu kepada jabatan di peringkat negeri. Pengarah negeri ada peruntukan 5 juta had maksima yang mereka boleh belanjakan secara langsung. Apalagi dalam keadaan kerosakan banjir yang agak begitu besar ni, jangkaan kos hampir RM500 bilion,
Dan ini kita akan laksanakan dalam tempoh beberapa minggu ataupun bulan ke hadapan. Tan Sri Muhyiddin memaklumkannya pada sidang media selepas meninjau hari pertama sesi persekolahan di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Jelas beliau peralatan lain seperti buku teks dan bahan pengajaran juga akan diedarkan segera setelah selesai proses percetakan kembali. Seramai 438,869 murid mendaftar ke tahun 1 sesi 2015, manakala pelajar baru tingkatan 1 pula berjumlah 352,999 pelajar. Tan Sri Muhyiddin berharap guru-guru di sekolah yang terjejas akan menggunakan sepenuhnya kebijaksanaan dan kreativiti meneruskan sesi pembelajaran walaupun dengan bahan pengajaran terhad. Mengenai keputusan Sijil Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan tiada laporan transkrip jawapan SPM terjejas banjir dan keputusan akan diumumkan 3 Mac depan. Dalam sidang media yang sama, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan pihaknya akan meneliti semula aspek penentuan tapak dan reka bentuk sekolah pada masa depan. Ini bagi mengurangkan risiko kerosakan peralatan, terutama sekolah yang berada di kawasan yang sering dilanda banjir. Jadi satu ialah tapak yang lebih sesuai perlu kita lihat, terutama di negeri-negeri Pantai Timur yang kita tahu hampir setiap tahun dilanda banjir. Kita mungkin bagi negeri-negeri di Pantai Timur ni kita tak boleh menggunakan bahan kayu. Jadi untuk kawasan seperti itu mungkin desain dan bahan yang digunakan untuk kursi meja sama ada dalam bentuk plastik yang agak orang kata tahan lasak ataupun steel ataupun kombinasi plastik dan steel. Tambahnya, kedudukan makmal sekolah yang biasanya diletakkan di aras bawah juga akan dialih ke aras lebih tinggi. Di Perlis, ramai 3,909 orang pelajar tahun 1 memulakan sesi persekolahan melibatkan 63 buah sekolah kebangsaan, 10 sekolah jenis kebangsaan Cina dan 1 sekolah jenis kebangsaan Tamil. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Rosli Ismail, ia meningkat berbanding tahun sebelumnya. Jelasnya terdapat juga guru di negeri ini terlibat dengan banjir di Pantai Timur namun telah kembali untuk melaksanakan tugas. Guru-guru yang terlibat dengan banjir yang mengajar di Perlis berjumlah 16 orang guru dan mereka sudah balik di negeri Perlis dan terus melaksanakan tugas. Dan dewan guru-guru tersebut telah berjaya menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan banjir. Beliau ditemui media selepas melawat Sekolah Kebangsaan Padang Keria di Sanglang Perlis. Sementara itu, bantuan awal RM100 kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di negeri ini juga telah mula diagihkan. Lain pula halnya di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Muhammad Daniel Haikal, 7 tahun, merupakan satu-satunya murid tahun 1 yang mendaftarkan diri pada hari pertama sesi persekolahan tahun 2015 di Sekolah Kebangsaan Pasir Ambut, Juaseh. Situasi yang jarang-jarang dapat dilihat itu disebabkan senario jumlah purata penduduk yang semakin berkurangan kerana faktor penghijrahan. Walaupun berseorangan, namun Muhammad Daniel tetap berasa seronok memulakan sesi persekolahan hari ini walaupun tidak mempunyai rakan di dalam kelas. Malah beliau tidak sabar untuk memulakan sesi persekolahan sehingga tidak lena tidur sejak malam tadi. Belajar dengan cikgu, jadi polis. Kenapa nak jadi polis? Sebab saya suka. Dekat rumah saya kan ada adik. Belajar membaca. Lagi? Belajar lumbu, belajar ABC. Senang tak nak bangun pagi tadi? Seronok tak nak pergi sekolah? Seronok? Semalam tak sabar-sabar. Dalam pada itu, ibunya Nur Fazilah Mak Ripin memberitahu dia tidak kisah walaupun anaknya seorang sahaja yang memasuki tahun 1 sekolah berkenaan. Apa yang beliau harapkan, anaknya bersungguh-sungguh mencapai keputusan cemerlang memandangkan anak sulungnya itu sangat teruja untuk ke sekolah. Memang tak target tu sebenarnya. Tahu-tahu datang daftar, tahu dia seorang je. Ingatkan ramai. Tapi tahu dekat kampung memang tak ramai. Buat masa sekarang tak payahlah kot.
biar di sekolah sini. Tak apalah, seorang pun tak kisah. Sebabnya dia pun okey, tak ada apa. Itulah. Minta apa yang cikgu ajar tu cepat pandailah. Guru Besar SK Pasir Ambok Nasaruddin Zainal ketika ditemui menjelaskan sekolah hanya menerima seorang sahaja murid tahun 1 bagi sesi tahun ini disebabkan purata bilangan isi rumah dan keluarga yang tinggal di sekitar kawasan itu semakin berkurangan dan mula berhijrah ke bandar. Tahun 1 peningkatan pelajar dia meningkat, cuma tahun ni sajalah. Tahun ni saja pelajar pendaftar pelajar tahun 1 hanya seorang saja. Seorang saja. Itu daripada penduduk di sinilah. Kita dah buat kempen untuk daripada kempen kepada penduduk supaya hantar anak di sekali, tapi tahun ni hanya seorang sajalah. Ujarnya walaupun murid tahun 1 di sekolahnya semakin berkurangan, namun beliau akan memastikan murid tersebut diserapkan beberapa waktu bersama-sama rakan lain di tahun 2. SK Pasir Ambok yang hanya mempunyai seramai 38 orang murid pada 2012 direkod semakin berkurangan tahun ini dengan hanya 37 orang murid keseluruhan. Sesi persekolahan di Kelantan bermula secara rasminya semalam selepas ditunda seminggu akibat bah besar yang melanda negeri itu. Namun jarak sekolah yang jauh dan kenderaan mereka musnah ketika banjir menyebabkan ada segelintir pelajar di Kampung Auduri dan Kampung Batu Raja, Kuala Krai masih tidak dapat ke sekolah sehingga hari ini. Ikuti laporannya bersama wartawan Dian Fatihah Makno. Menyelusuri perjalanan kira-kira hampir 10 km dari kawasan ladang kelapa sawit menuju ke kampung tersebut memang memerlukan kenderaan, apatah lagi jalan yang masih dipenuhi selut dan lumpur. Setibanya di sana, kami tidak dapat menahan sebab sebaik melihat rumah yang hanya tinggal tapak dan rata-rata penduduk tinggal di dalam kemah ataupun pangkin yang dibina untuk berteduh siang dan malam. Selain dari tiada kenderaan untuk ke sekolah, Nur Adila Abdullah sama seperti pelajar terjejas banjir yang lain, kehilangan semua pakaian dan peralatan sekolah yang telah dibeli sebelum banjir melanda. Mesti nak sama belajar sangat-sangat. Nak buat macam mana dah, peralatan pun dah tak ada habis. Ni je tinggal, tak boleh pergi. Sebelum tu peralatan sekolah macam dengan pakaian sekolah, peralatan nak nulis apa semua ada. Lepas tu bila banjir dah hilang semua. Tak ada dah. Yang satu pun tak tinggal. Bagi Nur Amira Juraimi yang juga kehilangan semua peralatan sekolah pula, beliau mengharapkan bantuan segera tiba kerana akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia pada tahun ini. Buku tak, iyalah susahlah nak datang sekolah apa semua kan. Nanti nak SPM nanti susahlah. Buku rujukan nanti nak belajar macam mana, semua buku nota habis. Rumah pun tak ada. Rumah pun tak ada, hancur. Walaupun penduduk kampung tersebut menerima bantuan makanan dan pakaian, namun kejadian ini amat memberi kesan yang mendalam buat mereka kerana kehilangan satu-satunya rumah yang menjadi tempat berteduh selama ini. Tinggal tiang, tinggal tangga, tinggal rangka-rangka ni semualah. Jadi sekarang duduk kat mana? Sekarang duduk bawah kemah macam ni je lah. Tapak. Waktu hujan tu, waktu pukul 4 pagi, kita orang sedang lena tidur lah. Hujan lebat pada malam tu. Kita orang sedang lena tidur, tiba-tiba kemah terputus. Terputus ni tempat tali dia tu. Habis tu hujan turun, menimpa muka lah. Kita orang semua terkejut besar, ingatkan ombak ke apa besar. Sedar-sedar tu tengok air hujan yang dekat atas kemah tadi tu penuh. Menipu muka lah semua. Mak saya tengah tidur. Terkejut besar. Saya pun semua terkejut lah. Pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi terjaga sampai siang tak tidur. Takut jadi terkena macam tu. Tapi tak apa. Alhamdulillah lah. Selamat lah. Selesa dah bagi makciknya. Dah rumah tak ada nak kata tak selesa apa. Kalau kita kata tak selesa apa, macam ni juga. Alhamdulillah lah, dia kata nak kati rumah makcik. Bila masa tu, syukurlah surah dia lah bila masa dia akan bagi. Duduklah sebelum dapat rumah, kita duduklah sini.
Makan dia bagi, kain bagi bakar. Ada ke apa? Mandi hari ni tak boleh lagi ni. Air dia mau tak apa ni? Kemarin dia mau dah atas ni air ngawaya kan dia mau seduk air sungai. Hari ni nak seduk dia mau tak ada orang nak turun ni tak mandi lagi ni. Semaya gitulah. Semayang lah, muka tak ada kenal lagi juga. Bukan sahaja kehilangan rumah dan harta benda, kawasan perkuburan kampung itu juga musnah. Malah, surau turut dihanyutkan air sejauh 20 meter. Walaupun hidup dalam keadaan yang tidak selesa serta dalam serba kekurangan, namun mereka tetap tabah menghadapi dugaan ini. Dan mereka sememangnya masih lagi mengharapkan bantuan demi bantuan untuk dihulurkan demi meneruskan kehidupan seharian. Dian Fatia Maknoh, Skuad Alpha RTM. Dan sementara itu, penempatan sementara yang berupa kemah untuk menempatkan penduduk terjejas banjir di sekitar Gua Musang hampir siap sepenuhnya dan dijangka boleh digunakan dalam masa terdekat. Pengerusi Jawatan Kuasa Bersama Menangani Banjir Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, beliau amat berpuas hati dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh pemaju di tapak berkenaan. Sepanjang lawatan beliau di pusat penempatan sementara di tapak berkenaan, mendapati pemasangan kemah itu hampir siap sepenuhnya dan dijangka boleh beroperasi dalam masa terdekat ini. Kemah ini menggunakan solar, jadi tak timbul masalah lah. Alhamdulillah, daripada laporan Umat Saudara Aziz Adun Galah ni, kebanyakan daripada keluarga lebih suka kepada kaedah ini daripada penempatan di PLKN, kerana di sini lebih privasi. Jadi kita harap hari ini akan sampai. Sekarang kita tunggu kemah untuk menempatkan nama makan dan salat, dan sebaik jadi sampai maka akan dipasang, maka bolehlah beroperasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika meninjau pusat penempatan sementara penduduk terjejas banjir di Gua Musang. Kawasan penempatan 100 kemah yang boleh memuatkan 6 orang dewasa dilengkapi dengan kemudahan asas seperti tandas, tempat membasuh, elektrik dan air. 3 jenis penempatan yang akan disediakan termasuk penempatan serta-merta untuk mereka yang kehilangan rumah dan kini berada di pusat pemindahan serta transit sementara seperti yang disediakan Kerajaan Negeri Terengganu sebanyak 21 buah yang sudah siap didabung. Kerajaan Pusat juga akan menyediakan penempatan kekal. Sementara Kerajaan Negeri pula akan menggunakan kaedah untuk menyewa rumah kedai di Kuala Krai. Datuk Seri Mustafa berkata, Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri akan berkongsi maklumat untuk mengkoordinasi tindakan seterusnya selepas ini. Dalam perkembangan berkaitan, kajian akan dibuat untuk menghasilkan sistem bekalan tenaga elektrik atau solar di pusat-pusat pemindahan banjir pada masa akan datang. Timbalan Menteri Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Mahathir Khalid mencadangkan idea tersebut sebagai alternatif kepada sumber tenaga elektrik sedia ada jika berdepan situasi terputus bekalan setiap kali musim bencana atau banjir. Itu sedang baru nak buat kajian lah. Baru kita nak buat kajian sebab berapa banyak sebenarnya pusat-pusat pemindahan tu yang boleh dikatakan sebagai pasal satu lah. Sebagai persediaan masa kehadapan yang boleh kita jadikan dia sebagai alternatif kepada bekalan elektrik apabila banjir datang ataupun bencana datang. Bila bekalan elektrik dah tak ada, di situ sekurang-kurangnya dapat membantu. Menurutnya, walaupun ketika cuaca mendung, sistem itu masih mampu menyerap tenaga sehingga 50% berbanding semasa cuaca panas. Selain menggunakan tenaga boleh diperbaharui melalui solar, kementerian juga akan mengkaji untuk menghasilkan sistem menuai air hujan untuk ditukar kepada tenaga elektrik. Ketika ini, ia masih di peringkat mengumpulkan data di setiap daerah yang dilanda banjir sebelum diserahkan kepada kerajaan.
Datuk Seri Mahathir berkata demikian selepas pelancaran tenaga boleh diperbaharui baru solar masjid-masjid dan surau parlimen Johor Bahru di Masjid Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Sebanyak 2 masjid dan 6 surau dipasang sistem berkenaan yang akan memberi pulangan sehingga RM1,200 setiap bulan sepanjang 21 tahun. Pakaian terpakai yang disumbangkan untuk penduduk terjejas banjir semakin banyak hingga dibiarkan bersepah di bahu jalan dan pondok menunggu bas. Penduduk seperti tidak berminat lagi mendapatkan pakaian terpakai yang disumbangkan itu. Malah longgokan pakaian dilihat seperti sampah dan mencacatkan pandangan. Wartawan skuad Alpha RTM Izham Hadi Siddiq meninjau sendiri keadaan itu. Ikuti laporannya. Sepanjang perjalanan dari Gua Musang ke Kuala Krai, kami lihat semakin banyak longgokan pakaian terpakai untuk penduduk terjejas banjir, terbiar dan berselerak. Penduduk terjejas banjir tidak lagi berminat untuk mengambil pakaian terbabit dan kain baju yang ditinggalkan itu juga seperti sampah berselerakkan. Bagi mereka, pakaian terpakai tidak diperlukan lagi, tetapi yang lebih utama adalah bekalan air serta kediaman yang selesa bagi menggantikan rumah mereka yang musnah. Pakaian ni memang tidak perlu atas. Sebab apabila dia orang mari banyak, lebih pada hak. Sebab dia orang ni sekarang, dia cuma memerlukan macam contohnya, kain selimut dia orang mari baju. Jadi kita mari kepentingan pengenan dia sajalah. Macam contoh, beras ke gula kalau gitu. Kalau masa kita mari barang yang pakaian, kalau dia orang buang dah. Sebab pakaian tak perlu dah lah pakaian. Pakaian dengan makanan ni banyak dah lah kau ni. Yang lain yang perlu sangat apa? Yang perlu sangat sekarang elektrik dengan air lah. Memang putus terus elektrik dengan air. Lepas tu ni cuci-cuci ni. Hak kita perlu. Tak perlulah kot. Sebab orang dah sepak-sepak banyak. Tapi biasa orang pilih-pilih je baju. Baju macam baju kurung kan. Tak mungkin lah orang akan ambil semua kan. Dia orang pilih-pilih yang cantik je lah. Air sangat penting pada masa ini. Bukan saja untuk kegunaan makan minum, tetapi juga bagi membersihkan kawasan rumah yang diselaputi lumpur tebal. Pada masa ini, penduduk membersihkan rumah menggunakan air sungai yang dipam. Akibat lumpur yang melekat dan bercampur dengan sisa makanan serta bangkai binatang, kebanyakan kawasan mula dicemari bau busuk. Mestilah air. Air sangat perlu. Bekalan air memang terputus kot. Kita orang tengok tertangguh kerja. Nak basuh pakaian kita orang dah tercemar dengan lumpur-lumpur. Bau busuknya. Memang tak sanggup lah kan. Dalam pada itu, bagi kumpulan sukarelawan yang berhasrat ke Gua Musang dan Kuala Krai, perlu merancang perjalanan masing-masing supaya tidak berlaku kesesakan, terutamanya pada hujung minggu. Impak banjir juga menyaksikan sebanyak 200,000 tan sampah bawaan air bah berkenaan telah dikumpulkan di semua negeri terjejas setakat hari ini. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Abdul Rahman Dahlan, bagaimanapun menjangkakan jumlah itu akan meningkat antara 300,000 ke 400,000 tan selepas fasa kedua pasca banjir. Situasi itu merupakan cabaran kepada pihak kementerian untuk menguruskan sampah-sampah bawaan air banjir berkenaan kerana membabitkan tapak pelupusan sampah. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas melakukan lawatan kerja dan gotong royong di sekitar Arena Square yang terjejas akibat dilanda banjir dekat Kuala Kangsar hari ini. Anggaran awal kerosakan dialami kemudahan awam dan infrastruktur di pihak berkuasa tempatan PBT pula setakat ini melebihi RM100 juta. Lebih 6.5 juta ringgit diperlukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan projek tebatan banjir di Taman Fajar, Keluang, Johor. Ia bagi mengatasi masalah banjir kilat di kawasan Taman Fajar apabila hujan lebat.
Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, perincian bagi memohon peruntukan itu sudah dihantar ke Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri melalui Majlis Perbandaran Keluang MPK. Selain itu, kerajaan negeri akan terus memantau kawasan terjejas banjir kilat agar perkara tersebut tidak menjadi lebih teruk. Parit yang kat situ dan ia memerlukan sejumlah peruntukan yang besar iaitu 6.5 juta jika kita nak mengatasi isu dan masalah banjir Taman Fajar. Dan kita memerlukan kerjasama kerajaan pusat. Harga barangan keperluan harian yang dikesan meningkat melalui OPS pasca banjir dijangka akan pulih menjelang perayaan Tahun Baru Cina pertengahan bulan depan. Jaminan tersebut diberikan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. Beliau optimis kenaikan harga barang yang kini banyak berlaku di negeri-negeri terjejas banjir akan kembali stabil apabila bekalan barangan itu pulih sepenuhnya. Adun Bakar Batik itu juga berkata pihaknya mengambil langkah awal bagi memastikan bekalan makanan mencukupi, termasuk melakukan aktiviti import dari beberapa negara pengeluar. Selain itu, pemantauan oleh kira-kira 2,000 penguat kuasa di seluruh negara turut membantu mengawal kenaikan harga barang. Mereka digerakkan 24 jam sehari selain skuad pengguna yang turut memantau harga barangan. Beliau turut mengakui terdapat sedikit kenaikan sekitar 20% barangan keperluan harian disebabkan permintaan tinggi dan kekurangan bekalan di pasaran khususnya di kawasan terjejas banjir. Antaranya telur ayam yang sebelum ini dijual dengan harga 30 sen naik kepada 38 sen sebiji. Kata harga yang menasabah, kita tak akan ambil tindakan lah. Jadi contoh dia kalau barang tu RM1 atau naik sampai RM3, RM4 itu tak menasabah. Kalau daripada biasanya RM1 naik RM1.20 sen, RM30 sen, RM1.50 sen pun kita boleh terima lagi. Jadi kita tak akan ambil tindakan. Jadi kalau ada laporan yang mengatakan bahawa ada peniaga-peniaga yang menaikkan harga yang tidak menasabah, kita akan melawatan dan kita akan bagi notis kepada syarikat-syarikat. Beliau ditemui media selepas penyampaian bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 kepada 445 pelajar di SK Alu Mengkudu Alustar seperti yang diumumkan kerajaan. OPS pasca banjir yang dilancarkan sejak 8 Januari lalu akan berlanjutan sehingga Mac ini, manakala kerajaan akan mengumumkan skim harga kawalan musim perayaan itu minggu depan yang turut menyaksikan pemeriksaan lebih kerap akan dijalankan ke atas semua pusat perniagaan, pasar malam dan peruncit. Dalam perkembangan serupa, satu mesyuarat khas antara kerajaan negeri dan Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDNKK Negeri Melaka akan diadakan bagi memantau kenaikan harga barang terutamanya hasil pertanian. Menurut Exco Pertanian dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Hassan Abdul Rahman, mesyuarat berkenaan akan diadakan secepat mungkin selepas menerima beberapa aduan mengenai kenaikan harga hasil pertanian. Beliau berkata mesyuarat itu juga bagi membantu para peniaga serta pengguna. Oleh yang demikian, dari tinjauan ini, saya dapati perlu ada satu enforcement yang dibuat oleh KPDNKK agar para peniaga kita dapat dibantu. Kita membantu para peniaga kita untuk approach pemborong agar mereka tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga barang sayuran ini, hasil-hasil pertanian ini. Terdahulu beliau melakukan tinjauan harga di Pasar Besar Melaka Sentral. Ujarnya para pemborong dinasihatkan agar tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga tanpa alasan yang munasabah. Dalam pada itu, Datuk Hassan turut meminta PPDNKK menempatkan beberapa pegawainya di Pasar Besar Melaka Sentral untuk mengadakan pemantauan harga.
Ketua-ketua jabatan yang terlibat dengan misi bantuan penduduk terjejas banjir diminta untuk membuat pusingan tugas dalam kalangan petugas penjawat awam seperti polis, tentera, bomba dan agensi berkaitan. Ini bagi memastikan petugas yang telah lama terlibat dalam misi itu mempunyai tenaga yang cukup dan tidak mengalami situasi stres. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata, ketua-ketua jabatan boleh mengambil pegawai-pegawai dari negeri yang tidak mengalami banjir tersebut untuk ditempatkan sementara waktu. Jadi saya ingin meminta ketua-ketua jabatan sekiranya belum melakukan perkara seperti rotation, adakanlah job rotation di kalangan penjawat awam. Jangan mereka menghadapi situasi burnout dan sebagainya, stres. Jadi ini untuk memberikan tenaga yang lebih, kita boleh ambil pegawai-pegawai daripada negeri-negeri yang tidak mengalami banjir ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat pelepasan konvoi bantuan banjir sukarelawan JPM Siri 2 ke Perak dan Pahang di Dataran Putra, Putrajaya. Seramai 450 sukarelawan terlibat dengan misi membantu mangsa banjir kali ini. Berikutan, bekalan air bersih menjadi keperluan penting penduduk terjejas banjir. Universiti Malaya menggerakkan kumpulan sukarelawannya menerusi bantuan khidmat tapisan air bersih menggunakan teknologi ultrafiltration atau UF. Air Sungai Durian di Kuala Krai ditapis dan boleh terus diminum. Menurut Profesor Khairuddin dari Jabatan Kejuruteraan Kimia UM, menerusi teknologi UF, pengasingan antara air dan bakteria serta virus dapat dilakukan. Jelasnya, air sungai disedut masuk ke dalam mesin tapisan UF dan boleh terus diminum. Teknologi UF yang dilakukan di Sungai Durian baru-baru ini boleh menapis sehingga 400 liter sejam air terawat. Usaha sama UM itu turut dibantu syarikat TechCam Sendirian Berhad yang membawa peralatan UF ke Sungai Durian, Kuala Krai. Setakat ini, penggunaan tapisan UF digunakan dalam skala besar bagi rawatan air terawat di sektor industri. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah hari ini dikurniakan darjah kerabat Selangor yang amat dihormati, DK. Darjah kerabat itu dianugerahkan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam satu istiadat yang diadakan di Balai Singgasana Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Istiadat pengurniaan turut disaksikan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim, Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri Besar Selangor Muhammad Azmin Ali. Pengurniaan darjah kebesaran kepada baginda adalah bersempena sambutan Hari Keputeraan Sultan Selangor ke-69 Disember lalu. Johor berjaya mencatatkan penurunan indeks jenayah untuk 7 tahun berturut-turut sejak 2008. 11.83% penurunan direkodkan sepanjang tahun lalu berbanding 10.29% pada tempoh sama tahun 2013. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, dalam tempoh berkenaan, bilangan jenayah kekerasan menyusut kepada 2,933 kes berbanding 3,239 kes pada tahun sebelumnya. Manakala jenayah harta benda pula merekodkan 12,149 kes berbanding 13,866 kes pada tempoh sama. Jadi saya nak tegaskan di sini terlebih dahulu keadaan keselamatan di Johor adalah aman dan terkawal. Semua cakap-cakap yang bahawa Johor tak selamat, ini semua tidak berasas.
Beliau berkata demikian pada sidang media pencapaian prestasi Polis Kontingen Johor 2014 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor IPK Johor Bahru. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Mokhtar yakin prestasi baik tersebut mampu dikekalkan dengan penerimaan pelbagai kemudahan logistik IPK bagi menjalankan tugasan. Sebanyak 33 buah kereta peronda polis MPV jenis Proton Privé yang diterima akan diagihkan kepada setiap daerah sebanyak 3 unit, manakala daerah Batu Pahat, Kluang dan Pontian akan menerima 2 buah kereta peronda MPV jenis pacuan 4 roda model Nissan Navara. Dalam pada itu, Polis Johor turut berjaya menahan seorang lelaki tempatan berusia 45 tahun dipercayai memiliki senjata tiruan dan berbahaya di Segamat Sabtu lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Mokhtar Muhammad Sharif menjelaskan kesemua senjata itu disyaki dibeli melalui sistem dalam talian. Serbuan ke rumah suspek di Taman Yayasan Segamat itu turut menemukan beberapa pucuk senjata serta barangan milik suspek. Kita merampas motosikal, sepucuk senapang buatan sendiri, pucuk senapang tiruan, pump gun dan lain-lain perkara lah. Jadi kita tengah siasat lah. Ini satu lagi ni, pembelian melalui internet ni. Ada undang-undang bukan boleh beli bawa senjata masuk ikut-ikut suka ni semua. Siasatan awam mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah dan kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960. Polis Pulau Pinang berjaya menumpaskan sindiket membuat dan mengedar dadah. Ia berikutan penahanan 4 individu termasuk seorang wanita dalam 3 serbuan berasingan di Jelutong dan Gelugo di Pulau Pinang serta Sungai Petani, Kedah Sabtu lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahim Hanafi berkata, bertindak hasil maklumat awam dari Risikan, Pasukan Khas Taktikal Perisikan Narkotik Sting dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri telah melancarkan operasi dan mengesan 2 anggota kumpulan berkenaan di Jelutong. Pasukan berkenaan mengesan 2 lelaki yang menaiki sebuah kereta di Jelutong dan polis terpaksa mengejar hingga beberapa kilometer sebelum berjaya menahan mereka yang berusia 48 dan 50 tahun itu. Bersama 2 lelaki itu, polis merampas 16 paket plastik mengandungi dadah jenis heroin seberat 6,474 gram. Susulan penahanan itu, polis menyerbu sebuah rumah di Sungai Petani dan menahan seorang lelaki dan seorang wanita berusia 48 dan 38 tahun serta berjaya membongkar sebuah makmal haram memproses dadah di kediaman berkenaan. Baiklah saudara, tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari negeri-negeri. Dan untuk laporan penuh kita mulakan dengan laporan dari Sabah. Jadi Rita, teruskan. Terima kasih Norlela. Sesi persekolahan di Sabah yang bermula hari ini berjalan lancar dengan murid-murid dilihat telah bersedia bagi memulakan sesi pembelajaran di sekolah masing-masing. Tinjauan kru berita RTM di Sekolah Kebangsaan Kepayan Kota Kinabalu mendapati murid-murid sekolah rendah serta prasekolah yang lengkap berpakaian seragam ceria menghadiri perhimpunan sekolah sebelum masuk ke kelas masing-masing. Para guru juga dilihat telah bersiap sedia untuk memulakan sistem pengajaran dan pembelajaran yang dirancang setelah sesi persekolahan ditangguh seminggu akibat banjir yang melanda negara baru-baru ini. Dari segi guru, alhamdulillah memang 100% sudah bersedia untuk mengajar sebab kita telefon pos mereka melalui sebelum hari ini lagi kan kita sudah maklumkan melalui WhatsApp dan sebagainya kan supaya mereka bersedia 100%. Dan murid alhamdulillah walaupun mungkin ada beberapa orang murid, saya rasa bila saya tengok tu ada kurang berapa bilangan murid yang tidak hadir, tapi saya harapkan mungkin kalau ada masalah kepada ibu bapa, harap-harap pada hari esok semua akan hadir seperti apa yang telah dijadualkan. Sementara itu, salah seorang guru prasekolah yang ditemui turut mengalu-alukan ibu bapa untuk mendaftarkan anak mereka ke prasekolah untuk mendapatkan pendidikan awal bagi meningkatkan kemahiran berfikir dan berinteraksi. Inilah cabaran bagi kami di prasekolah sebab bukan saja tahun ini malah tahun-tahun yang sebelum ni kebanyakan murid-murid memang yang baru belum ada persediaan mau ke sekolah. Jadi
kami sebagai guru dan dibantu oleh pembantu pengurusan murid, kami menyokong, memberi semangat agar mereka dapat keyakinan agar tidak takut datang ke sekolah. Bagi sesi persekolahan 2015, seramai 185 orang murid mendaftar untuk memasuki tahun 1 di SK Kepayan berbanding 180 pada tahun lepas. Jumlah murid prasekolah juga meningkat kepada 123 orang berbanding 70 pada tahun lalu. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS memandang serius mengenai kes buli di sekolah-sekolah dan akan mengenakan tindakan tegas kepada mana-mana pelajar yang cuba membuli, khususnya pelajar baharu. Pengarahnya Datuk Jem Alip berkata perbuatan demikian bukan sahaja merosakkan imej dan masa depan pelajar tersebut tetapi turut menjejaskan nama baik sekolah dan keluarga. Beliau berkata demikian ketika membuat pemantauan sempena permulaan sesi persekolahan di beberapa buah asrama sekolah menengah dan rendah di Tenem. Dalam tinjauan itu, beliau mahu pihak pengurusan sekolah sentiasa memantau tahap kebersihan dalam penyediaan makanan untuk para pelajar yang menginap di asrama agar ia sentiasa terjaga dan mengikut piawaian yang ditetapkan. Bagi memastikan keselamatan kawasan sekolah terjamin, pengawal keselamatan yang dilantik perlu tegas dan tidak sewenang-wenangnya membenarkan orang awam memasuki kawasan sekolah tanpa kebenaran pihak pengurusan terlebih dahulu. Selain itu, Datuk Jem mahu pihak pengurusan sekolah amanah dan telus dalam menyampaikan mana-mana bantuan yang diberikan kerajaan kepada pelajar terutamanya yang melibatkan wang tunai. Sementara itu, mana-mana sekolah di negeri ini yang berisiko banjir dan sering dinaiki air akan dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai dan selamat. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS Datuk Jem Alip berkata perancangan sedang dibuat pihaknya bersama pihak-pihak lain yang berkaitan bagi meneliti secara khusus tentang kesesuaian tapak dan tahap keselamatan struktur bangunan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas membuat tinjauan hari pertama sesi persekolahan di Sekolah Rendah dan Menengah Kemabong di Tenom. Katanya dengan pemindahan sekolah ke tapak yang baru itu nanti, ia akan dapat menyelamatkan harta benda sekolah daripada rosak akibat banjir yang sering berlaku selain tidak mengganggu sesi pembelajaran pada masa akan datang. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini diberitahu 3 orang tempatan telah menyertai pasukan keselamatan dalam operasi perundingan Opsulu pada 16 Februari 2013. Saksi ke-58 Ketua Cawangan Khas Ibu Pejabat Daerah Lahad Datu, ASP Noordin Awang Maidin memberitahu mereka ialah Datuk Amir Bahar, Datuk Piah dan Datuk Naufal yang masing-masing dipercayai mempunyai talian darah dengan Datuk Agmimuddin Hiram. ASP Noordin memaklumkan demikian ketika disoal Peguam Kanan Datuk N. Sivanadan mengenai kehadiran 3 orang awam tersebut dalam operasi perundingan damai bagi memujuk Datuk Agmimuddin Hiram menghentikan rancangannya dan seterusnya berundur. Terdahulu, ASP Noordin memberitahu mahkamah bahawa beliau pada mulanya tidak mengetahui mengenai hubungan persaudaraan yang terjalin antara mereka sehingga terdengar perbualan antara 3 individu berkenaan selepas pulang dari operasi perundingan di Kampung Tandua. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Stephen Chong. Ahli Persatuan BLIA Budah Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan menggesah teruskan penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan bagi membantu golongan kurang bernasib baik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata persatuan ini telah memberi contoh yang baik menerusi kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam program-program kebajikan selain menyediakan geran pendidikan khusus kepada pelajar-pelajar miskin bagi membolehkan mereka meneruskan pelajaran. Katanya kerajaan negeri sentiasa menyediakan tabung bagi membantu badan keagamaan di negeri ini dalam menjalankan fungsi dan aktiviti mereka. Malah sepanjang tahun lalu kerajaan negeri memperuntukkan lebih 31 juta ringgit untuk pembangunan dan pembaikan sekolah-sekolah agama bukan Islam di Sabah.
Beliau berucap sempena makan malam amal vegetarian Persatuan BLIA Budah Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang. Dalam majlis tersebut, persatuan berkenaan turut menderma 150 kerusi roda kepada pelbagai pertubuhan amal di negeri ini selain buku-buku kepada beberapa buah sekolah sekitar Kota Kinabalu. Mereka turut menyumbang kepada penduduk terjejas banjir di pantai timur Semenanjung Malaysia. Sekian paparan berita dari Sabah untuk hari ini. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Peri. Silakan. Terima kasih Rita di Sabah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebanyak 50 jaket keselamatan akan diagihkan kepada badan sukarelawan di setiap 31 buah daerah di negeri ini dalam masa terdekat sebagai persediaan menghadapi bencana banjir. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Alfred Jabu, jaket keselamatan itu akan diagihkan sejurus mendapat bekalan. Pengagihan itu bagi menepati kriteria prosedur operasi standard SOP dan sebagai tambahan kepada bekalan sedia ada. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata jaket itu penting bagi memastikan badan sukarelawan yang bertugas membantu mangsa banjir berada dalam keadaan selamat. Tan Sri Jabu bercakap pada sidang media selepas taklimat pengurusan bencana Negeri Sarawak di Kuching. Tambahnya, sebanyak 600 pusat pemindahan dengan kapasiti 50 hingga 250 orang akan dibuka di seluruh negeri bergantung kepada keadaan. Sementara itu, 10,000 anggota tentera, bomba dan polis kini berada dalam keadaan siap siaga untuk dikerahkan semasa operasi itu nanti. Pertubuhan persatuan atau individu di Sarawak yang berhasrat untuk menghulurkan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir di pantai timur Semenanjung Malaysia dinasihatkan menggunakan saluran yang sahih bagi memastikan sumbangan yang dihulurkan sampai kepada mereka yang sepatutnya menerima. Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah berkata derma yang disalurkan melalui saluran yang sahih akan menentukan penduduk atau lokasi mana yang memerlukan lebih banyak derma. Walaupun dipisahkan Laut Cina Selatan, namun rakyat Sarawak prihatin akan musibah yang melanda penduduk terjejas banjir. Ini terbukti dengan pelancaran kutipan amal yang diadakan di peringkat organisasi masing-masing. Datuk Fatimah berucap pada majlis Charity Drive and Evening of Prayer and Love anjuran Kelab Miraj Sarawak di Kuching. Majlis amal tersebut dianjurkan bagi mengutip derma dan berdoa untuk penduduk terjejas banjir di pantai timur Semenanjung Malaysia serta ahli keluarga tragedi pesawat AirAsia QZ 8501. Sejumlah RM41,780 berjaya dikutip pada majlis itu. Kutipan diserahkan kepada tabung bencana Yayasan Buddha Zuci Malaysia. Yayasan itu kemudiannya akan menyalurkan sumbangan tersebut kepada penduduk terjejas banjir dan ahli keluarga pesawat AirAsia QZ 8501 melalui pusat-pusat Zuci di seluruh negara. Sesi persekolahan 2015 bermula hari ini setelah ditunda selama seminggu berikutan banjir teruk di Semenanjung Malaysia. Justru bagi memastikan persediaan dan perancangan yang rapi, pasukan Task Force Jabatan Pendidikan Negeri dan semua pejabat pendidikan daerah telah dan sedang memantau seluruh sekolah, terutama aspek kemudahan pelajar 2 minggu sebelum dan selepas sesi persekolahan bermula. Menurut Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, Datuk Fatimah Abdullah yang turut bertanggungjawab terhadap hal ehwal pendidikan di negeri ini memberitahu pemantauan dibuat untuk memastikan titik sentuhan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu 1 meja, 1 kerusi dan 1 set buku teks untuk seorang pelajar disediakan sepenuhnya. Beliau bercakap kepada pemberita semasa lawatan kedua buah sekolah bersama task force itu di Kuching. Katanya tiada sebarang penangguhan sekolah di Sarawak walaupun Baram dan Miri dilanda banjir sebelum ini, tetapi sekolah di kawasan itu tiada menghadapi kerosakan teruk. Warga kota yang mempunyai maklumat dan rakaman gambar individu yang sedang menconteng lukisan mural di Jalan Taman Budaya Kuching diseru menyalurkan maklumat tersebut kepada Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU bagi membolehkan siasatan dijalankan. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata maklumat tersebut boleh disalurkan terus kepada pihaknya sama ada melalui email, laman Instagram dan Facebook mahupun nombor hotline di BKU.
Katanya maklumat tersebut perlu untuk mengenal pasti individu terlibat melakukan vandalisme berkenaan supaya tindakan undang-undang boleh diambil ke atasnya. Pihaknya juga mempertimbang untuk memberikan ganjaran kepada individu yang dapat memberikan maklumat tepat sehingga tertangkapnya pelaku vandalisme itu. Tahun lepas, DBKU menanggung kerugian kira-kira RM400,000 akibat berbagai vandalisme. Datuk Abang Abdul Wahab ditemui media semasa program Sembang Remajaku sempena Majlis Agenda DBKU 2015 di Taman Sukma, Kuching. Program Sembang Remajaku diadakan selaras dengan agenda DBKU pada tahun ini bagi mempergiat dan memperkukuhkan lagi penglibatan golongan remaja dalam pembangunan Bandaraya Kuching. Malaysia tidak meletakkan sandaran kepada pemain perseorangan negara untuk menjuarai kejohanan badminton Yonex Sunrise Malaysia Masters 2015 yang akan membuka tirainya esok. Jurulatih perseorangan negara Rashid Shidiq berkata bukan mudah untuk menang dalam pertandingan tersebut memandangkan ia turut disertai oleh beberapa pemain terbaik dunia. Single lelaki memang saya rasa susah sebab banyak player lain lebih kuat lagi, yang ranking lebih tinggi daripada tim kita. Perseorang lelaki yang bakal memberi cabaran pada kejohanan itu termasuk K. Srikan dari India berkedudukan nombor 4 dunia dan Tommy Sugiarto dari Indonesia yang berada di ranking ke-9 dunia. Tambahnya, biarpun Malaysia diwakili oleh pemain nombor 2 negara, Chong Wei Feng yang berada di ranking ke-30 dunia adalah sukar baginya untuk menang. Susah nak cakap, kebanyakan semua 50-50 lah kan. Bukan kata kita punya tim yang kuat, yang lain-lainnya Jepun, yang lain Korea, India semua kan ada datangan. Jadi kebanyakan player-player yang kuat pun datang untuk collect untuk Olympic point semua kan. Jadi bukan mudah untuk menang. Bagaimanapun, pasukan Malaysia akan berikan persembahan terbaik memandangkan Malaysia adalah tuan rumah kejohanan itu. Beliau berkata sandaran diletakkan kepada pemain bergu lelaki dan wanita negara iaitu Goh Visham, Tan Wee Kiong dan Vivian Ho Kamun Woon Kee Wei. Rashid ditemui media pada majlis simbolik perasmian kejohanan tersebut oleh Isteri Ketua Menteri Sarawak, Datin Patinggi Datuk Hajah Jamilah Anu di Stadium Perpaduan Negeri Kuching. Pada majlis itu, Datin Patinggi Datuk Hajah Jamilah dan juga Presiden Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada Persatuan Badminton Sarawak. Beliau turut menyampaikan sumbangan tiket kepada pertubuhan kanak-kanak yang kurang bernasib baik termasuk Rumah Kebajikan Laila Taib. Ya, saudara, sebuah rumah di Kampung Bukit Senaling Negeri Sembilan umpama berada di sebuah muzium mini menempatkan pelbagai barangan antik. Dikenali Galeri Teratak Bonda Jelia, rumah itu mempunyai 15,000 barangan antik bernilai puluhan ribu ringgit sekaligus menjadi tarikan pelancongan baru di Kuala Pilah. Zakina Wati Ahmad Termizi ada laporannya. Pengumpul barangan antik Norain Idris berkata galeri itu asalnya adalah rumah pusaka ibunya. Suaminya, Muhammad Azimin Alias, yang mempunyai hobi mengumpul barangan antik sejak kecil, berjaya menyimpan tintin lama serta mangkuk tingkat yang disimpan sejak tahun 50-an. Sebenarnya cita-cita untuk buat galeri ni memang tak ada, tapi disebabkan suami akak dia memang minat sangat untuk collect ataupun kumpul barang-barang lama. Jadi idea tu timbul bila kat rumah kita orang tak cukup nak letak barang, jadi ada rumah pusaka ni. Jadi dia letaklah barang dekat sini. Jadi dia pandai hias semua tu. Jadi kita orang kata, jadikanlah galeri sebab boleh orang tengok barang-barang lama kan. Macam mana anak akak pun benda-benda macam ini pun dia orang tak pernah jumpa kan. Jadi bila ada kesempatan macam ini, dia simpan barang dekat sini, dia boleh bagi orang tengok dan boleh generasi-generasi akan datang boleh tengoklah benda barang-barang lama macam ini. Antara koleksi yang menarik pelancong ialah kerusi gunting rambut lama hampir mencecah RM7,000, gramofon atau radio lama yang menggunakan piring hitam bernilai puluhan ribu ringgit menjadi barangan paling berharga. Kedudukan galeri ini di tengah-tengah kawasan kampung dan juga di antara jalan ke Istana Sri Menanti membolehkan pelancong singgah di galeri ini selepas melalui kawasan istana. Bayaran serendah RM15 bagi dewasa dan RM8 untuk kanak-kanak dan RM20 bagi pelancong luar negara dikenakan.
Antara barangan lain ialah lampu kereta api lama, pakaian tradisional, kerusi pengantin serta pinggan porselin yang unik. Pengarah Tourism Malaysia Negeri Sembilan, Zaidi Kasim, produk terbaru pelancongan di daerah Kuala Pilah ini antara daya tarikan pelancong terbaru ke bandar Diraja Seri Menanti. Galeri Teratak Bonda Jeliah ni sebenarnya adalah produk yang terbaru di daerah Kuala Pilah dan kita percaya produk yang unik sebegini boleh menjadi satu daya tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara. Saya telah difahamkan telah ada pelancong daripada luar negara lah yang berkunjung ke sini dan kita harapkan dengan adanya iltizam daripada pihak owner, ini lebih-lebih lagi dengan adanya tahun 2015 Year of Festivals, ini akan dapat membantu melonjakkan jumlah kedatangan pelancong ke Negeri Sembilan. Usaha ini perlu diteruskan sebab produk yang unik sebegini satu galeri yang susah kita nak dapat di seluruh negara. Cuma ada di Kuala Pilah dan Seri Menanti itu sebagai bandar Diraja Seri Menanti adalah satu produk yang amat unik di Malaysia ni. Saya percaya ada daya tarikan tertentu dan ada market yang inginkan melihat produk-produk yang sebegini. Jadi dengan adanya galeri Teratak Bonda Jeliah ni, saya percaya industri pelancongan di Negeri Sembilan boleh lebih maju. Tahun ini, sasaran 5 juta pelancong ke Negeri Sembilan dan Zaidi yakin ia mampu dicapai berdasarkan kerancakan promosi dan tempat menarik di negeri adat Patik itu. Galeri Teratak Bonda Jeliah di Senaling, Kuala Pilah ini merupakan salah satu tarikan pelancongan baru di Negeri Sembilan. Uniknya, galeri yang menyimpan hampir 15,000 barang antik dikumpul sejak 25 tahun lalu antara barangan koleksi peribadi pemilik sendiri. Laporan Zakinawati Ahmad Tamizi dan juru kamera Aziz Zubair untuk Berita RTM. Sekali lagi, Tumpuan Nasional 5. Timbalan Perdana Menteri arah kaji semula tapak reka bentuk pembinaan sekolah baru di Pantai Timur. Banjir tidak jejas sesi persekolahan baru bermula. Polis Pulau Pinang tumpaskan sindiket membuat dan edar dadah. Baiklah saudara, setakat ini dahulu Nasional 5. Menyusul selepas ini laporan ramalan cuaca bersama pegawai dari Jabatan Meteorologi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.